Bertemu kembali. Kerajaan dijangka membentangkan usul untuk meningkatkan had hutang negara daripada 60% pada ketika ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata ketika ini kerajaan dalam proses konsolidasi fiskal memandangkan had hutang sudah mencapai 56.8% berbanding KDNK pada akhir Jun. Untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari yang bersedia talian pada ketika ini. Prof, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, Prof, bagaimana kita melihat usaha ini untuk meningkatkan had hutang daripada 60% pada ketika ini yang ditetapkan berbanding KDNK? Adakah ini jalan terbaik pada ketika kita berdepan dengan krisis berganda, pandemik, krisis kesihatan dan juga ekonomi, dan juga berapa sebenarnya had hutang yang mungkin pada pandangan Prof bersesuaian berdasarkan kemampuan fiskal dan juga ekonomi negara ketika ini? Prof. Baik, Najib. Kita sedia maklum bahawa kerajaan tidak banyak ruang fiskal yang ada ya bagi memberi suntikan langsung pada ekonomi. Seperti yang dimaklumkan tadi, kita hanya ada beberapa peratus saja untuk sampai ceiling, iaitu 60% kepada KDNK, iaitu peratusan yang dibenarkan oleh negara ya. Jadi kita dengan keadaan semasa sekarang ini, saya melihat bahawa keadaan yang mana kes makin bertambah dan juga tetapi keadaan ekonomi tidak banyak berubah, malah ada yang beberapa segmen yang mengalami keadaan yang teruk. Jadi pada pandangan saya, walaupun ya kerajaan nak menggunakan ruang fiskal yang terhad itu untuk membantu ekonomi dan membantu ekonomi rakyat, tapi dalam masa yang sama ianya saya kira tidak cukup jika kita bergantung semata-mata kepada suntikan fiskal berkenaan, kerana paling utama adalah kita nak memastikan sektor ekonomi itu kembali boleh dibuka, supaya ada dua keadaan di sini. Kerana apabila sektor ekonomi dibuka, akan wujudnya peluang pekerjaan dan pendapatan rakyat akan bertambah baik sedikit. Dalam masa yang sama, apabila sektor ekonomi dibuka, barulah kesan suntikan langsung kerajaan tersebut akan mendapat impak yang maksimum. Prof, bagaimana untuk kita juga melihat beratus bilion sudah pun dibelanjakan melalui beberapa siri pakej rangsangan sebelum ini. Yang terbaru adalah pemulih. Meskipun kita bukan kesemua nilai itu adalah berbentuk suntikan fiskal secara langsung, namun kita lihat sudah pasti memberikan sedikit sebanyak memberikan gangguan kepada kedudukan fiskal negara pada ketika ini. Kalau kita lihat, IMF juga unjurkan untuk negara membangun akan merekodkan defisit fiskal 7.1% bagi tahun ini. Bagaimana untuk kita mengawal kedudukan fiskal kita dikala ekonomi masih lagi sebahagian besarnya masih lagi ditutup dengan operasi perniagaan tidak lagi dijalankan dan sebagainya? Saya melihat bahawa kita juga perlu berhati-hati ya dalam menggunakan setiap ruang fiskal yang kita ada ataupun suntikan langsung kita kepada ekonomi. Kerana sebelum ini kita kena faham juga bahawa banyak pakej-pakej rancangan sebelum ini melibatkan suntikan tak langsung ya, seperti moratorium air tina itu adalah suntikan tak langsung oleh kerajaan. Suntikan langsung yang berlaku oleh kerajaan seperti bantuan isi rumah dan juga bantuan tunai yang lain. Kita kena bezakan perkara tersebut ya. Bagi pandangan saya, bergerak ke hadapan, apa yang paling penting pada ketika ini adalah untuk pihak kerajaan untuk jika mahu menambah suntikan fiskal, jadi perlu berhati-hati untuk memastikan suntikan fiskal itu mendapat impak yang maksimal, dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan dia suntikan tersebut untuk membantu mempercepatkan proses pemulihan ekonomi dalam setahun, 2 tahun ini ya. Kita bimbang juga jika kita terlalu gairah untuk berbelanja, memberi suntikan, kita bimbang suntikan itu nanti boleh memberi kesan sampingan untuk tahun-tahun akan mendatang kepada ekonomi dan juga kepada kerajaan. Dalam ekonomi semasa, Prof, kerajaan sudah pasti tidak dapat mengutip banyak hasil daripada cukai sebagai contoh, kerana perniagaan tidak lagi beroperasi sepenuhnya pada fasa pertama, fasa kedua pada ketika ini. Kalau kita lihat, mungkin ada juga cadangan mengatakan sudah tiba masanya kita memperkenalkan windfall tax sebagai contoh, ataupun cukai keuntungan luar biasa, ataupun ada juga menyebut capital gain tax boleh diperkenalkan juga untuk meningkatkan pendapatan kerajaan pada tempoh ketika ini. Apa pandangan Prof?
Itu pada pandangan saya itu satu usaha ataupun cadangan yang baik, ya, kerana kita sedia maklum bahawa dalam semasa pandemik ini tidak semua syarikat yang mengalami kemerosotan. Ada syarikat yang mendapat keuntungan ataupun mendapat manfaat daripada situasi pandemik ini. Banyak produk-produk yang positif, contohnya produk yang berkaitan dengan prosesan getah, ya, sektor-sektor ataupun perkhidmatan online ni yang banyak mendapat keuntungan ataupun mendapat manfaat daripada situasi yang berlaku pada sekarang ini. Saya berpandangan positif kerana ketika mana kita menangani unprecedented event seperti ini, kita juga memerlukan unprecedented juga dari segala aspek termasuklah cukaian. Jadi saya kira itu satu keadaan yang baik, ya. Daripada kita memperkenalkan semula GST, lebih baik kita melihat ke arah pencukaian yang sedemikian. Maksudnya kita mengenakan cukai yang lebih kepada mereka ataupun perniagaan yang mendapat keuntungan yang besar ketika mana pandemik COVID-19 ini. Prof, dalam keadaan krisis ekonomi pada ketika ini cukup mudah untuk kita melihat angka besar diumumkan, pakej perangsangan dan sebagainya. Namun sudah pasti untuk kita menilai keberkesanan itu harus dinilai dan juga postmortem itu harus dilakukan supaya kita tahu ia tepat pada sasaran dan ada kesannya. Adakah pada ketika ini ada perkara tersebut dilakukan dengan jelas dan juga pada akhirnya ada komunikasi disampaikan untuk kita sama-sama faham ke mana wang itu pergi dan bagaimana ia memberikan trickle down effect kepada ekonomi pada ketika ini, Prof? Najib, saya tidak pasti keseluruhannya sama ada kajian ataupun untuk menilai keberkesanan sesuatu program itu dilakukan. Tapi sebahagiannya kita dapati ada, terutamanya yang saya tahu berkaitan dengan penjanaan guna tenaga ataupun penjanaan pekerjaan, program-program yang untuk menjana pekerjaan dipantau rapat oleh pihak kerajaan. Ya, tetapi saya tidak mengetahui sama ada program-program lain yang termaktub dalam pakej-pakej sebelum ini, sama ada rancangan secara langsung atau tak langsung program-program seperti demikian dilaksanakan, kita panggil stock taking ke dilaksanakan keberkesanannya. Saya tidak pasti sama ada ia dilaksanakan atau tidak. Pada pandangan saya ia patut dilaksanakan secara menyeluruh, ya, untuk mengetahui bahawa di manakah kelemahannya, di manakah blind spotnya dan di manakah perkara-perkara penambahbaikan yang perlu dilakukan untuk memastikan bukan saja untuk mengurangkan kebocoran blind spot tadi, malah kita nak memastikan setiap ringgit yang kita belanjakan, yang kerajaan belanjakan, sama ada secara langsung ke ataupun tak langsung, mendapat manfaat kepada di luar sana. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Iaitu Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Harapan Perkeso Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sehari mengulas tentang cadangan ataupun usul yang akan dibentangkan di Parlimen untuk meningkatkan had hutang negara yang kini ditetapkan pada 60%.